Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah pun berada pada hari yang ke-15 tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita bermula pada 1 April sudah pun masuki fasa yang kedua, diperketatkan lagi. Mudah-mudahan dengan perancangan ini memberikan kesan yang baik dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 agar PKP ini tidak dilanjutkan lagi selepas daripada 14 April. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doa. Untuk siri kali ini kita nak bincangkan iaitulah sikap cakna kepada orang sekeliling walaupun ada kalangan kita yang tidak meminta-minta. Sebab ada sebahagian orang dia tidak suka meminta-minta secara mendesak. Mungkin faktor kerana bagi mereka ada orang yang lebih utama untuk mereka dahulukan. Dan yang kedua, mereka lebih sanggup mengorbankan diri membantu orang lain, dia diutamakan. Ini sikap yang mulia, yang baik pada sifat mereka. Namun dalam masa yang sama kita juga berbuat baik kepada mereka, kerana mengambil pengajaran sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala pada 2 ayat. Ayat yang pertama pada surah Al-Hashr ayat yang ke-8 serta surah Al-Baqarah ayat 273, di mana dalam ayat surah Al-Hashr ayat ke-8 Allah Ta'ala menyatakan pemberian sedekah itu diberikan kepada orang-orang muhajirin yang fakir. Mereka telah berhijrah untuk menyahut perintah Allah. Dalam keadaan kita tahu sahabat yang berhijrah ni selai sepinggang, meninggalkan segala harta benda mereka di Mekah supaya mempermudahkan perjalanan hijrah berjalan dengan baik. Dan dalam masa yang sama ayat surah Al-Baqarah 273 Allah Ta'ala menyatakan ada kalangan mereka yang berjuang dan berkhidmat pada jalan Allah, yang makna maksud kata mereka full time, 10 masa dalam kerja dakwah ni, dan mereka fakir, susah. Mereka tak ada masa sebagaimana orang lain yang mampu ada untuk berniaga dan mengerjakan sesuatu dalam mengusahakan pendapatan secara zahirnya. Maka orang-orang yang 10 masa ini juga mereka tidak meminta-minta secara mendesak. Mereka tak meminta-minta, tapi kita kenal sifat mereka. Mereka ni orang yang baik, yang banyak berkhidmat. Dalam masa yang sama kita tahu dia hanya 10 masa. Maka orang-orang yang macam ini, maka kita sebagai orang yang ada lebihan dan juga orang yang mungkin menguruskan untuk bantuan kebajikan tadi, boleh kita usahakan salurkan kepada mereka juga. Kerana mereka ini juga adalah orang-orang yang banyak memberikan khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan penglibatan 10 masa. Dalam masa yang sama mereka tidaklah meminta-minta dan mendesak supaya diagihkan keutamaan pada mereka, walhal mereka pula mengutamakan dan mengorbankan diri demi keutamaan orang lain. Maka orang-orang yang macam ini juga tak boleh untuk dilepas pandang. Sekiranya memang kita kenal mereka dan mereka juga keadaan yang terjejas kerana ekonomi, maka wajar untuk kita bertindak secara responsif dalam kita memberikan sebahagian bantuan kepada mereka juga, mudah-mudahan meringankan beban. Kerana khidmat mereka itu sangat besar, suatu dalam keadaan biasa dan juga untuk kesinambungan selepas daripada baik pulih keadaan yang kritikal ini. Khidmat mereka masih lagi untuk diteruskan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang terus cakna kepada orang yang di sekeliling kita. Sebab itu, walaupun sebelum pada ini kita ada bincang pemohon, pastikan mereka yang layak. Ini dari sudut mereka yang memohon. Bagi kita yang tidak memohon ataupun yang tidaklah terjejas teruk, maka kita juga cakna kepada orang sekeliling supaya ada kalangan mereka yang tidak sampai hati meminta, tapi tetap disampaikan bantuan kepada mereka. Ayat-ayat tersebut sebagaimana Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun.
Pemberian itu hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halaman mereka, yakni Mekah, dan harta benda kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam, menyambut perintah Allah, semata-mata mencari limpah kurniaan dari Allah dan keredaannya. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maka golongan macam ini adalah golongan yang Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka. Maka kita sebagai manusia juga usahakan untuk membantu sebahagian kepada mereka, kan? Baik. Nak cakap apa? Jadi, dan ayat terakhir yang kita sebutkan tadi, surah Al-Baqarah 27:3 ialah lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya menjalankan khidmat, berjuang kepada jalan Allah, yakni dalam maksud kata sepenuh masa, sehingga tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Sedangkan engkau kenal mereka dengan sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Dengan mereka tidak meminta-minta kepada orang ramai dengan mendesak-desak, dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Surah Al-Baqarah 273. Jadi sama-sama kita cakna keadaan sekeliling supaya mudah-mudahan golongan yang telah banyak berkhidmat pada jalan Allah dalam keadaan sebelum ini sepenuh masa, mereka yang terjejas juga tidak diabaikan begitu saja, kerana tenaga dan khidmat mereka masih lagi diperlukan. Senantiasa mudah-mudahan adanya kelompok yang membantu, kelompok yang terus berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman.